Thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala akan dapat kita berkumpul qiyam Ramadan. Semua Ta'ala terima qiyam kita dan jadikan ia sebagai janji Nabi SAW menyatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Barang siapa yang qiyam Ramadan kerana beriman dan mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala, dihapuskan apa telah lalu daripada dosa-dosanya. Baik, menjelang hujung Ramadan, suka untuk saya ingatkan diri saya dan tuan sekalian, kita dah berpuasa Alhamdulillah sebanyak 27 hari dan tinggal beberapa hari saja lagi untuk habis Ramadan. Dan bila sampai ke penghujung Ramadan ni sebenarnya kita patut memuhasabah diri kita dan kena faham sebenarnya manusia ni dalam Ramadan ni dia akan pecah pada 3 bahagian, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir berkenaan dengan perwarisan agama ni daripada satu generasi ke generasi berikutnya. Dia akan berlaku pecahan bila agama tu diwariskan, ilmu tu diwariskan kepada satu bangsa. Dia akan pecah kepada 3 kumpulan. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 32 surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab kepada siapa-siapa yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Kemudian Allah Ta'ala kata, faminhum zalimun li nafsihi, maka di kalangan mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, ada di kalangan mereka ni yang pertengahan, dia tidak terlampau baik, tidak juga terlampau teruk. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan ada di kalangan mereka ni yang bersegera maju ke depan kepada kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Zalika huwal fadlul kabir, itulah kelebihan paling besar. Jadi para ulama nyatakan sebagaimana dalam ilmu agama tu begitu terpecah 3, beramal dengan agama pun macam tu juga, kita akan pecah pada 3. Itu kumpulan manusia ni, kita tak perlu tunding pada orang, tengok diri sendiri masing-masing. Sebab kita di hujung Ramadan ni, kita sama ada A, kumpulan yang menganiaya diri sendiri, yang mana orang yang berpuasa tapi tak macam berpuasa, lidah dia masih bercakap bohong. Macam kita terangkan tu kan, kalau sekiranya orang tu berpuasa sekalipun, kalau masih lagi menipu, buat perjanjian palsu, cakap dusta, maka Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa tak tinggalkan kata-kata dusta, wal amalu bihi, dan beramal dengan pendustaan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Ta'ala tak ada keperluan dia tinggalkan makan dan juga minum dia. Macam tu kita faham. Dan hadis Nabi yang lain dalam riwayat Nasa'i, Nabi nyatakan, rubba shaimin, banyak orang berpuasa, laisahu min siyamihi, tiada untuk daripada puasa dia, ilal ju' wal atash, kecuali dahapar dan dahaga sahaja. Jadi kumpulan ni yang yalah, puasa itu puasa, tapi mata masih tengok lagi benda yang bukan-bukan, lidah masih lagi bercakap benda yang palsu, dusta, berbohong dan sebagainya, tangan masih lagi membuat perjanjian yang tak elok. Semua sekali tak ada beza. Kumpulan manusia macam ni yang pertama ni, macam seorang balik yang tahu kita dengan Allah Ta'ala je perkara ni. Orang akan nampak kita berpuasa, tapi masalah kita sendiri faham, adakah kita ni orang yang puasa kita dengan tak puasa sama je, tak ada beza. Dan manusia macam ni sebenarnya, di kalangan kita, na'udzubillah, SWT lindung kita daripada kumpulan ni. Jadi kumpulan ni sebenarnya adalah orang-orang yang dapat nama Islam, nama Islam tu dapat, tapi tidak meningkat kepada tahap iman, belum lagi dikira sebagai mukmin. Muslim insya-Allah, dan kita bila saya sebut Muslim ni insya-Allah ni, kita kena faham, sebab orang munafik pun masih lagi Muslim. Orang munafik yang Allah sebut dalam surah An-Nisa 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, orang munafik tu dalam lapisan paling bawah neraka. Orang ni adalah orang-orang yang Muslim. Diorang solat dalam saf, Nabi tak pernah halau. Diorang bayar zakat, Nabi terima kan, masih disuruh mereka buat kebajikan dan sebagainya. Tapi bila mana masuk dalam masalah iman, Allah Ta'ala nafikan iman mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8 kan, Allah Ta'ala katakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia ni yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi mereka tidak pun beriman. Allah Ta'ala yang nafikan iman. Muslim insya-Allah, tapi masalahnya iman. Lepas Allah Ta'ala janji dalam Quran berkenaan dengan tajuk
iman atau takwa. Orang bertakwa, orang beriman. Muslim saja belum cukup. Walaupun insya-Allah imam kita doakan Allahumma fil muslimin wal muslimat, mukminin mukminat kan, kita doa semua sekali. Tapi muslim tu belum lagi sampai. Tapi lah ada manusia macam ni, tahap ini jadi sampai untuk puasa dia selama 27 hari. 27 hari cuma dapat lapar dahaga tapi masih sama. Kumpulan kedua yang baik sikit daripada yang pertama, dan kita harap majoriti kita kumpulan ni itu orang-orang yang muqtasidun. Dalam ayat tu kata muqtasid, yang mereka ni berpuasa walillahil hamd, dia jaga juga mata, penglihatan dia tak tengok benda yang haram, mulut tak cakap yang haram, dan memang bulan puasa dia berbeza daripada bulan tak puasa. Aktiviti harian dia dalam percakapan, nak bersembang maksiat dia lari, nampak benda bukan dia lari kan, dia elakkan diri daripada merosakkan puasa dia. So dia menjaga masalah batasan yang haram. Dan kita harap macam disebutkan bahawa kumpulan ni naik tahap iman, dan banyak janji Allah Ta'ala diperolehi untuk kumpulan ni. Allah tak janji kat orang beriman mendapat kebajikan-kebaikan si Allah Ta'ala, alhamdulillah insya-Allah. Tapi ada kumpulan satu lagi yang dalam ayat 32 surah Fatir tersebut, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada di kalangan manusia ni yang terima agama tapi mereka ni warisi kitab, dan mereka sabiqum bil khairat, bersegera dengan kebajikan dengan izin Allah Ta'ala. Ni orang yang Ramadan puasa, okey, haram dia jaga, dia lindung diri dia, tapi dalam masa yang sama dia tambah banyak kebajikan. Quran dia banyak baca, sedekah dia banyak keluarkan, dan solat-solat sunat dia jaga, dia tambah lebih daripada yang wajib, dia tambah pula yang sunat, dia tambah dengan kebajikan-kebajikan. Ini yang sebab, dan bahkan imam kita tadi baca dalam ayat 133 surah Ali Imran, imam kita baca tadi, dia bacakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin, dan segera kamu kepada syurga, arduha as-samawati wal ard, yang luas syurga ni seluas langit dan juga bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. So Allah Ta'ala tak kata masuklah syurga, tak, cepat-cepatlah kepada syurga. So, kebimbangan kita sekarang ni ialah masalah tak segera. Sebab tu dalam ayat tadi berkata wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, bersegera, bercepat dengan apa, kepada kebajikan. So kita tiga ni lah keadaan kita sepanjang Ramadan baru ni, sama ada A atau B atau C. Kita orang tak tahu, kita tahu. Kita boleh nilai diri kita sendiri, adakah kita A orang yang Ramadan ke tak Ramadan sama je kan, cakap tak elok, bertekak, marah-marah dan sebagainya, tak ada langsung jaga halal haram kan, yang haram masih buat, yang tipu masih jalankan. Ataupun kita orang kedua yang alhamdulillah retract sikit, yang haram tak buat, tapi kebajikan amal kita lebih kurang sama, tak ada lebih. Tapi yang ketiga, kumpulan yang disebutkan sebagai orang-orang yang bersegera, yang kita kata tingkat atas daripada mukmin itu muhsin. Sebab tu Jibril alaihissalam ketika ajarkan kepada Nabi SAW dan para sahabat, kan, soal jawab Nabi dengan Jibril, yang Nabi kata lepas hadis tersebut, lepas Jibril dah pergi, Nabi kata kau tahu tak itu siapa? Diorang kata tak tahu. Nabi kata itu Jibril, ja'akum liyu'allimakum dinakum, dia datang kepada kamu untuk ajar kamu agama kamu. Dan memang soalan Jibril sebenarnya pada tiga perkara. Pertama, tanya apa itu Islam, kemudian tanya apa itu iman, dan tanya apa itu ihsan. So basically kalau kita diri kita kat situ lah kedudukan kita sebenarnya. Nak tak nak, macam mana terima ajaran agama tu macam tu, beramal dengan agama pun macam tu juga, terpecah pada tiga. Dan kita harap Allah Ta'ala tingkatkan kita untuk jadi yang ketiga insya-Allah. Bukan yang pertama, kedua insya-Allah. Kedua kita harap kita lah orangnya, tapi ketiga itulah yang paling baik. Itu orang yang bersegera. Baik. Dan bila kita sampai penghujung Ramadan, banyak orang rungsi macam-macam lah. Yang sekarang ni orang rungsi tak boleh rentas daerah, tak boleh kampung dan sebagainya. Ada orang sibuk, baju raya tak beli lagi, nak pergi semua yakin kita dekat Selangor, rentas daerah tak boleh. So macam mana? Semua orang ada kerungsian masing-masing. Yang seorang sibuk ini, seorang sibuk itu. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya bila sampai penghujung Ramadan ni, yang kita kena sangat-sangat bimbang adalah masalah adakah amal kita diterima. Basically itu paling besar. Sebab tu imam kita pun tadi doakan ujung kan. Kadang orang tak faham doa imam kan, jadi saya terangkan.
Kita Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terima dari kami puasa kami, qiyam kami, tunduk kami, sujud kami, rukuk kami, khusyuk kami, ibadat kami, dan sempurnakan wa tamim taksirana, dan sempurnakanlah kekurangan kami. Mana itu doa imam kita. Tapi lah kadang kita pun macam bila imam nak habis kan, banyak orang kadang tak tahu imam cakap apa. Jadi saya bagi tahu, sebenarnya doa dalam imam kita baca alhamdulillah memang memenuhi tajuk yang kita nak bincang malam ni. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Jadi macam saya kata tadi, bila kita dah beramal, kita sebenarnya kena bimbang nombor satu, bukan masalah dah selesai. Kita kena bimbang adakah diterima. Sebab amal yang kita buat, kebajikan yang kita laksanakan, sedekah ke, puasa ke, solat ke, semua tu sebenarnya modal kita beramal, Allah yang bagi. Kalau seorang guru yang mengajar, ustaz yang mengajar, ilmu yang dia belajar dulu, kalau tak jadikan dia boleh peluang untuk belajar. Saya secara pribadi, saya lihat diri saya dapat peluang duduk Yaman zaman di mana aman. Tahun 96 sampailah 2007, tahun aman. 2009 kacau bilau balik, sampai sekarang tak ada aman. Siapa-siapa tak pergi sama belajar. Universiti saya belajar pun dah kena bom. Tak ada dah. Tak ada. Bom dia kena bom dah. Basically kalau kita fahamkan balik kan, mana tempoh kita belajar, zaman kita pergi, siapa tanggung kita, semua sekali yang menghadirkan kita pada hari ini. Kalau kita dapat berkongsi ilmu pun dengan manusia yang lain, basically because Allah Ta'ala yang buka pintu. Tuan-tuan dapat datang hari ini, dapat qiyam bersama-sama. Mungkinlah peringatan tak diberi ikut. Sebenarnya siapa-siapa yang qiyam bersama imam, balik bersama imam, rasanya tiap tahun bagi tahu benda ni. Kalau imam, walaupun imam 20, buatlah 20 sampai habis, ditulis pahala sepanjang malam. Kita tak rugi apa benda pun kan. Balik rumah pun apa benda sangat kita tambah. Kalau kita basically kalau kita bersama imam, pasal Nabi SAW pernah qiyam dengan para sahabat. Dia qiyam hari pertama, waktu tu Abu Dzar Al-Ghifari kata malam ke-27, 20 ke-3, tinggal 7 hari nak habis Ramadan, malam 23. So Nabi qiyam bersama mereka sepertiga awal malam, macam style kita buat sekarang lah. Sampai sepertiga awal malam kita balik, Nabi balik. Tak apa. Kemudian Nabi tak qiyam ketika mana 24 6 hari nak habis Ramadan, Nabi tak keluar. Kemudian Nabi keluar ketika mana tinggal 5 hari nak habis Ramadan, malam 25. So Nabi qiyam bersama para sahabat sampai separuh malam, sampai half. Ni Nabi bangun nak masuk rumah. Tiba-tiba salah seorang sahabat angkat tangan. Dia kata, "Ya Rasulullah, halla nafaltana lailatal baqiyah." Kenapa kau tak buat sunat bersama kami? Baki separuh lagi. Ni separuh dapat dah, separuh lagi meh lah. Kita imam balik awal seronok kan. Ini Nabi balik, dia panggil suruh Nabi sambung solat lagi. Jadi Nabi pun kata, barang siapa qiyam bersama imam, balik bersama imam, dia ditulis pahala sepanjang malam. Itu keuntungan sebenar yang kita patut adakan kelebihan dekat situ. Jika tidak, sebenarnya solat qiyam kita ni sebaik di rumah banding dengan masjid. Kita masjid sebenarnya yang paling bagusnya adalah dapat pahala sepanjang malam. Memang ada amal ibadat lain. Kalau tuan-tuan jemaah isyak, jemaah subuh, dapat pahala sepanjang malam juga. Orang tu boleh dapat pahala sepanjang malam, banyak amal. Tapi antara amal Ramadan ni yang tuan-tuan qiyam bersama imam, balik bersama imam, masa tulis pahala sepanjang malam. Tapi banyak orang mungkin tak sedar kepentingan perkara ni kan. Memang betul lah, saya tahu memang letih jugalah kadang-kadang buat qiyam. Tapi imam kita bukan baca panjang pun, setengah muka je. Betul surah Al-Qadar kan, sabarlah sikit kan, kali sabar. Pesan pada kawan-kawan kali sabar. Tapi dah 3 hari nak habis Ramadan kan. Tapi nak macam mana kan? Okey, tapi kita bagi tahu, mungkin tahun depan kita ingat balik. Okey. Jadi bila sampai kita qiyam ni kan, kita memang nak amal kita diterima. Tapi macam saya sebut tadi lah, kita punya modal, kita nak bahagian dengan Allah Ta'ala. Modal ni Allah Ta'ala yang bagi. Dan memang Allah Ta'ala dengan kesudian dia memang bagian kita. Waktu dia bagi, tenaga dia bagi, semua dia bagi kita. Tapi dia beli balik. Macam dalam tajuk berkenaan masalah jihad kan. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman nyawa mereka, harta mereka dan nyawa mereka, untuk mereka dibalas dengan syurga. Allah Ta'ala beli balik. Walaupun kalau ikutkan harta kita, siapa yang bagi? Allah. Kalau kita kata saya yang kerja sekian, mujur awak lahir zaman ni. Kalau awak zaman Jepun, boleh awak cari harta banyak macam ni. Negara mana awak tinggal, awak lahir, awak pilih, awak tak pilih pun. Semua sekali modal dari Allah Subhanahu Wa Taala. So basically kita nak
buat amal ni semua sekali Allah Ta'ala yang bagi. Baik saya ustaz yang mengajar, tuan-tuan yang mendengar, orang yang berharta, orang yang kiam. Jadi tengok ada penjiran saya tengok kesian makcik tu, dia waktu saya pernah tengok keadaan dia ketika tengah sihat, saya pernah tengok pula kali kedua keadaan dia dah tak sihat. Semua tak sembuhkan dia dengan penyembuhan yang segera, amin. Dia jatuh motor, kemudian tulang belakang terhentak, retak, tak, diorang tak perasan, jadi prolong, menanah dan sebagainya. Sama sekali kalau duduk tu macam ni je, dia tak boleh tengok kiri kanan dah. Bila kita tengok kan dia pernah bergerak, tuan-tuan ingat kita bergerak ni apa mudah ke? Complicated tu tak? Untuk bercakap, untuk berfikir, untuk buat tindakan ni, ini pada badan kita ni, saraf kita ni complicated, sangat rumit. Kita bagi komputer paling canggih pun tak boleh nak buat macam kita buat sekarang. Bercakap sambil marah ke, sambil senyum ke. Seriously, ini benda-benda yang Allah Ta'ala berikan. Toleh kepala ni saja pun dah, belum lain ni toleh kepala saja pun dah nikmat yang besar. Bila saya tengok dia atas kursi roda bawah ni kan, saya kata la haula wala quwwata illa billah kan. Macam mana banyaknya kita datang ke sini, langkah kaki kita boleh bergerak, boleh bangun. Kalau tak nak bagi sakit pinggang, tak datang dah. Kena sirik beret, tak datang dah. Jadi basically memang tak ada ruang untuk kita kata bahawa amal kita buat ni sebenarnya memang kita boleh bagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nilai. Sebab tu kita lihat para anbiya sendiri. Kata dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Ni kisah siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika mana dia bina Kaabah bersama anak dia Ismail. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 2127 Allah nyatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala mana Ibrahim meninggikan binaan pada Kaabah, pada Baitullah tu, dan anak dia Ismail tolong dia buat binaan. Dan diorang sebenarnya dua orang ni adalah Nabi dan Rasul Sebab tu salah seorang tabi'in, nama dia Wahab bin Ward al-Ataki, dia baca ayat sebab dia menangis. Sebab dia kata, engkau Khalilullah, engkau ya wahai Ibrahim, engkau Khalil Ar-Rahman, orang kesayangan Allah, orang khas Allah Ta'ala. Gelaran Khalil ni gelaran yang special, bukan semua para anbiya dapat. Nabi Muhammad dapat, Ibrahim dapat. Orang khas Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala berikan kasih sayang, perhatian. Tapi dia bina Kaabah yang Allah Ta'ala perintah untuk bina. Dalam bina tu dia Rasul. Ibrahim adalah Rasul dan Ismail juga Rasul. Kita lihat dalam surah Maryam ayat ke 54-55 Allah nyatakan 54. Kita nak ayat 54 tentang dia adalah seorang Rasul. Allah nyatakan wadhkur fil kitabi Ismail. Ingatlah dalam kitab tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah dalam kitab tentang Ismail, dia dulu seorang benar janji dan dia dulu seorang rasul lagi nabi. Dia seorang rasul lagi nabi. Bayangkan mereka bina Kaabah berdua anak beranak ni, dua nabi, dua rasul, bina Kaabah dalam keadaan takut amalan mereka tidak diterima. Nak bina ni Rasul. Jadi Wahab bin Ward al-Ataki dia menangis. Dia kata ini keadaan Rasul, utusan Allah Ta'ala, takut amal tak diterima. Dia dah buat. Tapi kita bimbang, kadang-kadang kita ni ada perangai, dah cukup kan, air dah cukup 1, 2, 3 dah buat, dah letaklah, terima-terimalah. Jangan. Sebab Allah Ta'ala terima amal kita dengan kesudian, bukan dengan masalah wajib. Sebab tu kenapa doa mereka, dua para Nabi tadi sangat penting. Dan kita di hujung Ramadan ni sebenarnya memang itulah yang kita sebenarnya harapkan. Mana amal kita dalam Ramadan ni diterima, bukannya ditolak. Dan dalam usaha kita diterima amal ni, hujung Ramadan lagi penting dari awal Ramadan sebenarnya. Sebab urusan-urusan dengan penamat. Kalau tuan-tuan lumba lari, tuan-tuan pecut dah dari 100 meter kan, 50 meter awal tuan-tuan laju, tapi masuk 20 meter akhir tuan-tuan perlahan. Lepas tu orang potong tuan-tuan di nombor 1. Kelajuan kita yang pertama dia tak nilai kalau orang potong kita. So kita dalam konteks agama ni memang mengejar kebajikan ni, kita bersaing. Sebab syurga ni limited, tahu tak? Syurga ni limited. Kursi syurga ni macam disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, daripada 1000 anak Adam, satu dalam syurga,
999 dalam neraka. Mana every 1000. Mana kalau kita ada 1 juta manusia, baru 1000 orang je dan syurga. Yang lain semua neraka. Nilai dia. Walaupun cuma di hujung hadis tersebut Nabi beritakan gembira Ya'juj dan Ma'juj akan isi jumlah baki lagi, yang untuk cukupkan 199 tu, Ya'juj Ma'juj akan cukupkan. Tapi still kita duduk mana satu? Adakah kita dalam satu tu? 1 dalam 1000 tu kita kah orangnya? Sebab tu kenapa kebimbangan tu mesti penting. Sebab penghujung lebih penting daripada awal. Maka kita lihat dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan tajuk yang kita pernah terangkan dulu, bagaimana orang tu kan, inna ahadakum yujma'u inna ahadakum, Nabi kata wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, inna ahadakum, seseorang kamu itu la ya'malu bi ahmalil ahli jannati, pasti beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakun bainahu bainal jannati illa dhira', sampai tiada di antara dia dengan syurga kecuali sehasta je lagi nak masuk. Tapi faisbiqu ahli kitab Allah Ta'ala tercatat bahawa dia ni ahli neraka, dia akan tukar faya'malu bi amalil ahli nar fayadkhuluha, dia akan tukar amalan ahli neraka dan masuk neraka. Maksudnya untuk masuk neraka tu kelayakan dia amal hujung, bukan amal awal. Macam tu juga yang berikutnya, Nabi kata wa inna ahadakum, dan seorang kamu, Nabi kata la ya'malu bi amali ahli nar, pasti beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakun bainahu wa bainar illa zira', sampai tiada di antara neraka sekali sehasta je lagi nak masuk. Tapi faisbiqu ahli kitab annahu min ahli jannah, tapi tercatat dalam kitab dia ahli syurga, faya'malu bi amali ahli jannah, dia pasti beramal dengan amalan ahli syurga, fayadkhuluha, dia akan masuk syurga. Maksud dia yang jahat di ujung ni, yang awal ni, ujung dia kebaikan boleh membersihkan balik. So kita sekarang ni hujung lagi penting. Dia banyak orang hujung dia lain sibuk kan. Zaman dulu orang perempuan sibuk buat kuih, lelaki buat apa? Masak ketupat. Dan saya kecil dulu ialah sungguh masak ketupat. Memang apa, dalam family saya ramai kan. Memang kita orang boleh buat ketupat. Setakat ni saya tak dengar orang buat ketupat macam kami. Kami biasa buat ketupat, family makan 700 biji. Saya masak dua lot periuk besar tu, saya kena buat 2 kali. Sebab dia nak masak ketupat tu 6 jam. Masak tengah hari, petang kan baru boleh keluar 6 jam. Lepas tu yang malam pula, besok pagi punya pula 2 lot. Abang saya yang meninggal itu, dia bila dia dah pencin, saya kena ganti lah. Itu kisah benar kan. Maksud dia sibuk hari terakhir Ramadan, sibuk ngadap api, dia masak ketupat. Okay, jadi basically macam inilah. Makna arti kata lain, kebimbangan kita kan, pasal kita nak amalan terima. So penghujung ni lagi penting daripada awal. Banyak orang dah hujung ni dah macam, malam tadi 27, malam tadi kot Lailatul Qadar tak payah buat. Jangan macam tu. Kita tahu mungkin malam Lailatul Qadar, tapi kita nak rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Ta'ala sepanjang Ramadan. Selagi tak tamat Ramadan, selagi itu anda masih berpeluang. Betul, jangan sibukkan. Mana kita kena ada keprihatinan. Hujung Ramadan ni lagi penting. Datang penuhkan waktu, datang berjemaah lebih penting daripada awal. Bukan maksud dia awal culas, tak apa. Kita harap awal-awal hari tu rajin, dia bawa sampai ke hujung rajin juga. Kalau awal malas, memang malas teruslah. Tapi kita sekarang ni yang dah rajin awal, kenapa di hujung Ramadan kita rosakkan kita punya penamat? Fikir balik kan. Jangan sekali-kali kita rugikan hujung kita ni. Hujung kita ni lebih penting. Walaupun saya ingat dulu dekat mana, dekat Shah Alam kot, ada satu masjid tu, surau. Ke ni Seksyen 9 Datuk Jaafar yang RTM kan, dia pergi tangkap gambar tu. Jemaah dalam masjid surau tu kan, dia tangkap hari pertama, hari kedua. Lepas tu dia tampal dekat satu bot luar. So nampaklah jumlah jemaah tu daripada hari ke hari mula-mula penuh sampai melimpah, sampai kan AJK surau sibuk nak besarkan lagi surau. Okey, lepas tu sikit sampai hujung Ramadan 30 baris je. Wallahu alam kan. Ni tahun ni tuan-tuan tak boleh balik kampung kan. Jadi penuhkanlah masjid kan, imarahkanlah masjid biar sampai ke hujung sepatutnya. Biar kita hujung tu lagi penting banding awal. Itu yang penting lah. Dan selain dari itu, pesanan untuk kita semua, diri saya sendiri, kalau kita dah buat ibadat dalam Ramadan kan, perasaan kita jangan ingat bahawa ibadat kita untuk Ramadan sahaja. Kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha hidup berterusan mentadbir hatta luar Ramadan. Saya ingat kalau kita tengok kisah kisah kewafatan Rasulullah SAW, dia kisah yang sangat berkesan pada jiwa para sahabat. Diorang masuk Islam sebab Rasulullah tunjukkan kebaikan dan sebagainya. Diorang kata inilah agama benar.
Tiba-tiba Allah Ta'ala matikan Rasulullah. Kena baru sehari masuk Islam, baru beberapa minggu masuk Islam, tengok Rasulullah wafat. Allah kan, dia kan macam tu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia ingatkan ramai-ramai. Bila orang ramai tengah kabut, Umar pegang pedang, kata siapa Rasulullah wafat, aku pancung kepala dia. Abu Bakar datang, tenangkan semua orang, suruh Umar duduk, tak nak duduk. Dan sekali Abu Bakar bercakap. Dalam kata-kata ni ada kaitan dengan kita punya hujung Ramadan ni. Ramadan dah hilang, dah habis. InsyaAllah 3-4 hari lagi dah habis. Tapi kena ingat, tuan-tuan bukan hamba Ramadan. Sebab Abu Bakar kata pada orang ramai ketika mana Rasulullah wafat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Muhammad dah mati dah. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa-siapa sembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Ta'ala maha hidup, tidak pernah mati. Itulah tajuk dia. Tadi imam kita baca juga ayat tadi. Yalah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'um kutilan qad inqalabtum ala aqabikum. Itu ayat yang sama. Imam kita baca tadi. Ayat nombor 144. Dia baca tadi. Imam kita baca. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul yang ramai. Adakah kalau dia mati ataupun terbunuh, kamu akan patang balik daripada pendirian kamu? Allah Ta'ala tanya soalan tu. Jadi Umar terkejut bila dengar ayat tu. Dia kata seolah-olah baru dengar, jatuh pedang kat tangan dia, seolah baru hari tu pertama kali dia dengar ayat berkenaan. So kita macam tu juga lah. Ramadan nak pergi dah, tak boleh buat apa dah. 27 hari dah lepas, tuan-tuan tak boleh patah balik dah. Tinggal 3 hari je atau 2 hari je lagi. Tapi kena ingat, sebenarnya anda bukan ibadat untuk Ramadan. Anda adalah hamba Allah dan Allah Ta'ala sentiasa disembah, baik Ramadan atau luar Ramadan. Ini kena faham. Janganlah kita punya kesungguhan datang masjid hanya Ramadan. Dan time Ramadan adalah muka nak buat macam mana, tapi kita korin kita kena ikat. Sebab tu kita rajin tu. Tahu tak korin kena ikat? Kita ni semua ada qarin. Saya tuan-tuan sekalian ada qarin. Bila awal Ramadan, kan Nabi beritakan gembira. Nabi kata, "Idza kana awwalati min Ramadan." Bila malam pertama bulan Ramadan, suffidat asyayatin, diikat syaitan-syaitan. Wa martul jan, jin-jin penderhaka. Okay, jin mana, syaitan mana kena ikat? Tuan-tuan perasan tak? Kalau bukan Ramadan, tuan-tuan dengar azan, buat tak tahu, tak kisah je. Tapi kalau bulan Ramadan kan, bila dengar azan kan rasa macam nak kena pergi jemaah ni. Sebenarnya qarin tuan-tuan kena ikat. Kita semua ada qarin. Saya ustaz ke, pak imam kita ke, semua sekali ada qarin. Tuan-tuan semua ada qarin. Hatta Nabi pun ada qarin. Cuma beza dia dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, yang sahih Muslim, Nabi kata, ma min mauludin yuladu, tidak ada anak dilahirkan. Ma min mauludin yuladu, tidak ada anak yang dilahirkan illa waqad qayyadallahu ma'ahu qarinahu minal jin. Mereka Allah Ta'ala adakan untuk dia teman rapat di kalangan jin yang akan bisik pada dia benda-benda tak elok. Lepas tu para sahabat kata, hatta anta, engkau pun ada ke Rasulullah? Nabi kata, hatta ana, aku pun ada. Illa, melainkan. Ini Nabi punya special. Annallah anani alaih, Allah Ta'ala bantu aku mengatasi akan qarin aku, jin aku. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Falam ya'murni illa bi khairin, lalu tak perintahkan aku kecuali kebaikan sahaja. Itu Rasulullah punya. Kita ustaz sekali tuan-tuan nampak serban tingkat, tak tingkat, selempang ke benda, semua sekali sama. Ustaz hafal Quran, tak hafal Quran, hafal hadis, semua sama je. Qarin ni semua orang ada. Balik sekarang Allah Ta'ala tarik dari kita ikat, kita semua rajin. Tengok 1 Syawal. Pagi raya lah, pagi raya. Start pagi raya tengok. Boleh balik-balik solat raya, tengok artis. Tak ada kerja lain ke? Kan? Kita dah start sebulan kita halang diri kita daripada maksiat. Pagi raya tu kegodek tengok TV. Kenapa? Ini benda yang tak lah. Mungkin cuma tahun ni tak boleh berziarah-ziarah kan. Sebenarnya memanglah dia basic pada pagi raya. Tadi imam kita lagi kan. Okay. Dia akhir lepas doa kan, dia kata taqabbalallahu minna wa minkum. Okay. Itu doa tu sebenarnya dilafazkan oleh para sahabat pada hari raya bila mereka jumpa satu sama lain. Taqabbalallahu minna wa minkum, so anta terima daripada kami dan daripada kamu kan. Jadi diorang saling doa mendoakan. Moga-moga kalau kita kata kita punya amal tersangkut, tak lepas, kawan ni doa, salah seorang di antara yang kita jumpa tu doakan dan dia punya doa makbul, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Sebab tu duduk rumah, duduk diam dalam rumah makan krepek, tengok TV, itu bukan amalan sunnah. Sebab tu berjumpa dan juga berziarah sebagainya. Cuma zaman PKP ni tak boleh lah kan. Tapi tuan-tuan ada ni.
Boleh je kan, telefon kan kawan-kawan, Assalamualaikum, taqabbalallahu minkum, jumpa ni, telefon kan, keluarga kan, 20 orang boleh masuk kan. Apalah, yang pentingnya kita kena biasakan norma sebenar ketika pada hari raya tu sebenarnya kita saling bertemu dan mendoakan satu sama lain. Yang tuan-tuan biasa dengar taqabbalallahu minna wa minkum tu, itulah kata-kata para sahabat pada pagi hari raya ketika mereka berjumpa satu sama lain, saling doa mendoakan agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Rajab Al-Hambali dia nyatakan, bila mana kan kita tuan-tuan dengar imam lagi kan, waktu Pak Imam kita sebelum Ramadan masuk bulan Rajab kan, dia kata Allah barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan kan. Sebenarnya bukan dia Rajab je. Kalau ikut kebiasaan salafus soleh, mereka dahulu 6 bulan sebelum Ramadan sibuk, ya Allah sempatkanlah Ramadan, ya Allah sempatkanlah Ramadan. Lepas 6 bulan, lepas dah Ramadan habis, 6 bulan pula sibuk, ya Allah terimalah amal kat Ramadan. So 6 bulan sebelum Ramadan sibuk nak sampai Ramadan, 6 bulan lepas Ramadan sibuk agar amal Ramadan kita diterima. Itu kesibukan mereka. Jadi kita macam itulah. Maknanya kalau kita sempat Ramadan ni, macam kita ceritakan hadis Nabi SAW tentang seorang mati syahid, seorang tak mati syahid, tapi seorang tu sempat Ramadan dan puasa Ramadan. Nabi kata jarak di antara yang mati syahid tu dengan kawan dia mati setahun lepas dia, kerana yang ini sempat bulan Ramadan, sempat puasa Ramadan, sempat solat sekian-sekian banyak, solat sepanjang setahun sebelum dia mati. Jarak di antara dia dengan kawan dia mati syahid tadi jarak bumi dan langit. Bumi dan langit. Ni basic kan, kita kata kena faham. Sebab tu kepentingan kenapa sibuk orang nak sampai Ramadan, dan kita pula masuk Ramadan alamak kan. Ini ada separuh kita lah. Ini mungkin pertama lah, zalimul li nafsihi. Yang mukmin kan, yang muqtasidun dan juga sabiqun khairat seronok bila datang Ramadan. Bila pergi Ramadan dia sedih. Sebab ya, kalau tak sempat tahun depan, tak adalah peluang untuk kita meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu je. Jadi apa amal kita buat Ramadan, sambung lagi kan, bacaan Quran kita kan, qiyam kita. Bukan qiyam bukan untuk Ramadan saja, qiyam boleh waktu hari lain pun boleh. Bukan boleh, bahkan digalakkan. Di antara sifat kan, bahasa Nabi kata dalam hadis yang sahih, afdalus salati, sifat afdal salat ba'dal maktubah, sesudah solat fardu, salatul lail, solat tengah malam. Tak boleh panjang-panjang, baca pendek-pendek lah. Tak boleh banyak-banyak, 3 rakaat sudah, jangan tinggalkan. At least jangan tinggalkan 3 rakaat sebelum tidur. Kalau tak boleh kan, sebelum tidur. Kalau tidak boleh, kalau boleh bangun, abang solat lagi. Itu yang penting. Puasa Ramadan dah habis, tapi kita ada puasa lagi Isnin Khamis, 3 hari sebulan. 3 hari sebulan pun kadang tak boleh nak buat. Sedangkan Abu Hurairah anhu, dia kata ausani khalili, dia kata kekasihku Rasulullah pesan pada aku untuk aku jangan tinggalkan 3 perkara. 3 hari dalam sebulan berpuasa, 3 witir sebelum tidur, dan juga 2 rakaat ketika waktu duha. 2 rakaat ketika waktu duha sunat. Basically ni benda kita kena jagalah. Dan kita yang wajib kita buat, tak usah buat yang haram, tapi kena tambah, upgrade kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nakkan Allah Taala belas kasihan pada kita, dan belas kasihan Allah Taala hanya berlaku bila kita bersungguh-sungguh beramal untuk mendapat redha dia. Jadi saya harap cukup kot, lama-lama kan. Lama tak boleh lama kan, Tijai Ismarah. Okey. Jadi kita berhenti sini. Saya harap apa saya pesan untuk diri saya dan tuan sekalian tadi, perhatikanlah betul-betul. Kita nakkan amalan kita diterima, dan kita harap apa yang kita dah buat sekarang janganlah berhenti pada Ramadan sahaja. Teruskanlah sampai luar Ramadan. Jagalah daripada dosa-dosa, bukan hanya kerana anda dalam Ramadan, bahkan kerana anda hamba Allah Taala yang sentiasa hayyun la yamut, maha hidup berterusan mentadbir, tidak kira Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.